Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 12. Bab qauluhu ta'ala lahumul busyra fil hayatid dunya. Iaitu bab pada menyatakan, menerangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kira-kira makna dia, bagi mereka itu penyukaan hati di dalam hidup dunia. Itu ayat Quran. Dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahumul busyra fil hayatid dunya. Maksudnya bagi mereka. Bagi mereka maksudnya bagi orang-orang yang baik-baik. Bagi wali-wali Allah, bagi golongan yang salihin, bagi orang yang baik-baik, mereka akan mendapat busyra. Busyra maksudnya good news, berita baik. Bagi orang-orang yang baik-baik, mereka akan mendapat berita baik ketika hidup dalam dunia. Begitu maksud ayatnya. Ketahuilah saudaraku, firman Allah ini telah ada bersalahan ulama pada tafsirnya. Ayat tadi ulama bagi berbagai-bagai tafsiran. Setengah daripada mereka telah mentafsirkan makna dan maksud busyra pada firman Tuhan itu sebagai mimpi yang betul. Ada sebahagian ulama kata busyra maksud dia mimpi yang betul. Dia mimpi, apa yang dia mimpi itu jadi sungguh. Maka mimpi dia tu dipanggil busyra. Ada orang-orang yang beriman, orang yang baik-baik ni, Allah Subhanahu wa taala bagi kat dia satu mimpi. Mimpi ini sebagai satu ilham daripada Tuhan, dan mimpi itu memang sungguh. Macam mana yang dia mimpi, macam tu jadi. Kita dah tengok pada bulan-bulan yang lepas, dia cerita mimpi ini terbahagi kepada 3. Satu mimpi daripada Allah, yang kedua mimpi daripada syaitan, dan yang ketiga dia kata mimpi mainan tidur. Mimpi daripada Allah di antaranya ialah mimpi macam ni. Mimpi yang dimimpikan oleh orang yang baik-baik. Dan mimpi yang dia dapat tu, mimpi tu adalah mimpi kebenaran. Macam mana dia mimpi, macam tu jadi esoknya, ataupun minggu depan, ataupun tak lama kemudian. Maka sebahagian ulama mentafsirkan ayat lahumul busyra fil hayatid dunya dengan maksud bagi mereka mimpi-mimpi betul ketika hidup dalam dunia. Mula dalil mereka ini ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita nak baca ni riwayat daripada Abu Darda. Satu orang yang pernah pada satu ketika dia jadi terlalu ekstrim dalam nak mengamalkan amalan Islam ni. Sehinggakan dia ditegur oleh sahabat dia yang juga sahabat baik Nabi, dan Nabi mengakui benar teguran itu. Kata dia, Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. Kata dia tentang maksud firman Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya, yakni bagi mereka penyukaan di dalam hidup di dunia. Maka apakah ia penyukaan itu? Maksud dia, telah aku tanya Nabi SAW pada makna dan kehendak busyra pada ayat itu. Abu Darda kata, aku pernah tanya Nabi, lahumul busyra fil hayatid dunya, apa makna busyra itu? Aku pernah tanya Nabi, dia kata. Ialah maksud busyra itu ialah mimpi yang benar, dia kata. Itu dia.
Nabi SAW waktu Abu Darda tanya dia apa maksud ayat lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka kegembiraan di dalam hidup dunia, apa makna kegembiraan itu? Nabi jawab, maksud kegembiraan itu ialah mimpi benar. Maksudnya ialah Tuhan kata bagi orang-orang yang baik-baik, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang soleh dan sebagainya, mereka akan mendapat mimpi benar semasa hidup dalam dunia. Itu maksudnya begitu. Yakni yang dilihat akan dia oleh seorang Muslim ataupun diperlihatkan baginya. Itu dia. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan kata dia ini hadis hasan. Kata Khazin, Khazin ni satu ulama tafsir. Kata Khazin di dalam tafsirnya begitu dia kata. Telah berkata setengah ulama, bermula jalan qaul ini ialah apabila kita tengok, apabila kita tanggungkan makna firman Allah, lahumul busyra itu atas makna mimpi yang betul. Maka zahir ini nas, maunya tiada boleh ditanggungkan ini hal, melainkan bagi mereka itu. Khazin di dalam kitab tafsir dia kata kalau kita kata lahumul busyra fil hayatid dunya itu maksudnya bagi mereka mimpi benar waktu hidup dalam dunia. Kalau kita tafsir macam tu, maksud dia ialah ini khusus kepada orang-orang yang soleh dan awliya Allah sahaja, bukan semua orang, dia kata. Bermula kenyataan yang demikian kerana bahawasanya wali Allah itu ialah yang ada karam hatinya dan rohnya dengan zikrullah azza wa jalla. Itu dia. Yang kata wali Allah ni, dia kata hati dia ni karam, dia kata. Ini bahasa yang digunakan oleh ulama tasawuf lah biasanya. Hati dia ni karam, lemah dengan zikrullah. Maknanya tak ada masa orang lemah. Orang lemah ada masa tak? Tak ada masa. Orang lemah. Lemah dalam sungai. Tak ada masa nak bercakap. Tak ada masa nak menapis. Tak ada masa. Orang lemah ni kira sepenuh masa duk cuba nak apungkan diri dia di permukaan air. Dia tak ada masa dah untuk nak buat benda lain. Melainkan satu benda aja, nak timbul atas air aja. Maka orang-orang yang menjadi wali Allah, hati dia lemah, hati dia karam dengan zikrullah. Dia tak ada masa nak buat benda lain, melainkan masa tu digunakan untuk zikrullah. Ini wali Allah ni, mereka ni duduk pada makam yang cukup rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang duduk pada makam ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke mereka macam-macam karamah, macam-macam tanda kemuliaan. Di antara tanda kemuliaan dia ialah dia dapat mimpi-mimpi yang benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu. Baik, kata Khazin lagi, telah berkata Al-Khitabi, pada segala ini hadis menguatkan bagi pekerjaan mimpi dan mentahkikkan martabatnya. Itu dia. Allah akan mentahkikkan, akan mengukuhkan lagi martabat wali Allah ini dengan mimpi betul dia ni. Dan hanya sanya adalah dia satu juzuk daripada beberapa juzuk nubuwah. Dan ialah pada hak Nabi-Nabi. Begitu. Mimpi betul ni, nombor satu sekali Nabi lah. Nabi tak ada mimpi karut. Yang kata Nabi-Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, kalau mimpi, itu semua mimpi betul. Tak ada satu pun mimpi karut berlaku pada diri para Nabi-Nabi dan para Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dan tiada lain daripada mereka itu. Kadang-kadang Nabi terima wahyu dalam bentuk mimpi. Mimpi turun mai wahyu kepada dia. Maka mimpi para Nabi ini semua sekali benar. Dia kata. Kata Al-Khitabi lagi, telah berkata setengah ulama. Bermula makna hadis itu, bahawasanya mimpi mukmin itu datang dia atas muwafaqah nubuwah. Bukannya ia satu juzuk daripada Nabi. Ini ada sebahagian daripada ulama kata, kalau orang yang baik-baik mimpi, bukan makna dia nak jadi Nabi. Maknanya itu satu juzuk daripada benda yang Nabi-Nabi biasa terima. Bukanlah makna bila dia mimpi itu jadi betul, aku nak jadi Nabi ke? Ada. Yang tu tidak berlaku begitu. Dia kata. Kerana bahawasanya tiada harus dibangkitkan Allah kemudian daripada Nabi Muhammad SAW satu Nabi dan mensyarakkan bagi syariat dan menerangkan segala hukum mustahil lah. Lepas pada Nabi Muhammad mustahil dah ada Nabi. So selepas daripada Nabi Muhammad, kalau siapa dapat mimpi dan mimpi itu betul, itu bukanlah bermakna dia nak jadi Nabi. Cuma mimpi betul itu
salah satu daripada juzuk nubuwah, juzuk kenabian, bukan menjadi nabi. Begitu. Dan tiada mengkhabarkan dengan gaib selama-lamanya, dan tak ada orang yang akan mimpi perkara gaib semasa hidup dia. Maka apabila berlaku bagi seseorang itu di dalam mimpinya mengkhabarkan perkara gaib, nescaya adalah ini kadar satu juzuk daripada nubuwah dan bukannya dia menjadi nabi. Kata Khazin di dalam tafsirnya, dan kata Qil pada tafsir ayat lahumul busyra fil hayatid dunya itu, bermula kehendaknya ialah puji bagus ketika di dalam dunia ini. Ini pendapat yang kedua. Dia kata maksud perkataan lahumul busyra, bagi mereka kegembiraan. Maksud kegembiraan itu ialah dalam dunia ni orang puji kata kita ni baik. Begitu. Dan di akhirat dijanjikan syurga. Siapa yang di dalam dunia ni orang ramai pakat kata dia ni baik, maka dia memang baik, dan di akhirat dia akan dapat syurga. Begitu. Dan dalil atas yang demikian adalah hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Namanya ialah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajulu ya'malu minal khair wa yahmaduhu an-nasu alaih. Katanya, ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri khabar kiranya ya Rasulullah kepada hamba akan seorang laki-laki berbuat ia daripada satu kebajikan, lalu dipuji akan dia oleh orang atasnya. Satu orang sahabat tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana ni? Dia kata, saya buat benda baik. Dia kata, lepas tu orang pakat duk puji saya. Macam mana cerita ni? Kira boleh ke tak boleh? Islam suruh kita buat baik, maka kita pun buat baik. Bila kita buat baik, orang duk puji kita. Ni cerita dia lagu mana ni? Bila orang puji kita ni boleh ke tak boleh ke apakah? Sebab ada dalam hadis Nabi kata, kalau mai satu orang puji kamu di depan kamu, maka ambil pasir tebang di muka dia. Nabi kata. Qala tilka ajilun busyral mu'min. Jawab Nabi SAW, maka itulah yang segera daripada penyukaan orang mukmin. Telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim. Nabi kata kat dia, itu menunjuk, itu adalah tanda bahawa kamu akan mendapat janji baik di akhirat. Nabi kata begitu. Kalau atas dunia orang pakat kata kamu baik, maknanya akhirat kamu akan dapat syurga yang baik. Nabi kata begitu. Kalau orang pakat duk kata dia ni baik, dia ni baik, orang kata dia ni baik, jumpa orang kata dia ni baik, Nabi kata itu adalah satu pujian yang menunjukkan kamu akan mendapat kebaikan di hari akhirat. Dan ini sekaliannya apabila memuji akan dia orang-orang dengan ketiadaan melentang daripadanya bagi puji mereka itu. Dan jika tiada, maka melentang itu dikeji akan dia. Tapi kalau sekiranya mai depan-depan puji cara depan-depan, duk melentang depan tu puji itu pula nampak tak ikhlas, maka itu sudah jadi tidak baik. Ada ni karut dah. Dia kata sampai macam ni tak maulah puji macam ni. Puji hak sebenar ni ialah puji di belakang. Orang kata kita baik, tu puji sebenar. Ataupun depan kita cakap ala qadar, nak kata kita baik, cukup, jangan lebih-lebih. Dan berkata Az-Zuhri dan Qatadah di dalam tafsir, Al-Bushra maksudnya ialah turun malaikat dengan penyukaan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika maut. Ni Qatadah. Apa Qatadah kata tentang maksud ayat lahumul busyra fil hayatid dunya? Kata dia, busyra itu ialah penyukaan yang Allah bagi ketika orang menghadapi sakratul maut. Dia kata itu maksud busyra. Orang yang baik-baik, orang beriman, orang-orang yang dekat kedudukan di sisi Allah ni, waktu nak mati ni Allah pelihara dia. Itu maksud dia. Allah pelihara dia, Allah lindung dia daripada gangguan iblis syaitan. Tuan-tuan, kita dah cerita banyak dah tentang benda ni. Bagaimana orang yang nak mati ni, orang nak mati ni apa benda dia nampak? Dia nampak macam-macam. Orang nak mati ni dia nampak macam-macam. Dia nampak rupa, macam-macam rupa mai ke dia. Siapa yang dia paling kasih masa dalam dunia, maka rupa tu akan mai depan dia. Kalau dia paling kasih mak dia nampak rupa mak dia mai ke dia. Dekat sakratul maut, dekat nyawa nak terlucut keluar tu, nampak rupa mak dia mai ke dia. Saat nyawa nak terbit keluar tu, sampai last minute tu, Allah masih mengizinkan iblis syaitan mai duk kacau kita yang nak mati.
Maka orang yang baik-baik, orang-orang yang salihin, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang rapat dengan Allah, awliya Allah, para wali Allah, orang-orang yang macam ni, dekat dia nak mati, Allah pelihara dia. Lahumul busyra fil hayati dunya, kata Qatadah, seorang ulama tafsir, dia kata orang yang baik-baik, Allah Subhanahu wa taala akan pastikan dekat nak mati dia mendapat khabar kesukaan daripada Allah bahawa dia akan masuk kubur dia akan menjadi taman daripada taman syurga Allah, dia selamat daripada gangguan iblis syaitan. Begitu. Dan kata apa daripada Ibni Abbas, bermula busyra dalam dunia ialah ketika maut datang akan mereka itu oleh malaikat dengan penyukaan, dan di dalam akhirat, yakni kemudian daripada keluar nyawa mukmin, maka naik ke langit dengan dia kepada Allah dan diberi sukacita dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sabit dalam hadis sahih. Sabit daripada hadis sahih. Kita bila mati, roh kita keluar. Roh yang keluar ni, kalau roh kita roh yang baik-baik, dia dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan daripada hadis yang sahih. Mati aja kita ni, roh terbit keluar aja, roh tu dibawa oleh malaikat, dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima kedatangan roh itu dengan sambut yang menyukakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Nabi kata, kalau yang mati tu orang jahat, roh dia tu roh yang keji. Nabi kata roh tu tak boleh naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, kerana bila dia sampai di langit pertama, roh tu ditendang oleh malaikat, dia tak boleh naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah tidak sudi untuk menerima menghadap roh yang jahat seperti ini. Ini diterangkan di dalam hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah dia kata mimpi itu manakah waktu yang terutama? Dalam banyak-banyak masa bilakah mimpi ni paling baik? Time yang paling cantik mimpi bila? Dia kata. Tetapi tidaklah semua waktu tu serupa jua pada masa datang benar dan betul mimpi itu. Bahkan ada waktu mimpi yang paling utama dan yang cukup terpakai. Dan mimpi yang benar ialah mimpi benar-benar pada waktu sahur. Dia kata, tu dia. Mimpi paling benar, dia kata, adalah mimpi ketika waktu sahur. Time yang macam tu, time dekat nak subuh tu, itu dia panggil time sahur. Time sahur ni, masa sahur ni adalah masa kalau siapa-siapa mimpi, itu mimpi paling utama. Kata Nabi SAW begitu. Bermula dalil yang menunjukkan mimpi waktu sahur itu cukup terpakai ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqur ru'ya bil ashar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sebenar-benar mimpi ialah pada waktu sahur. Itu dia. Nabi kata begitu. Mimpi yang paling boleh pakai adalah mimpi dekat nak syok-syok. Kerana waktu sahur adalah waktu hati kita pada masa itu ada lapang. Dan pula pada masa itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritalah hadis lain pula. Nabi SAW ada sebut, itu waktu Allah turun rahmat kepada manusia. Itu waktu Allah turun rahmat kepada manusia. Orang yang paling kerap bangkit pada waktu tu, waktu dekat nak subuh tu, adalah orang yang paling banyak mendapat rahmat Tuhan. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silahkan. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma